dicabut nyawa. Nabi tegur Jibril, wahai Jibril sahabat aku, kau tak nak tengok muka aku. Sebab Jibril itu mengalihkan mukanya, tak sanggup memandang wajah Rasulullah, memandang wajah kekasihnya yang ketika mana sakaratul maut itu, tuan-tuan dia sakit. Nabi merasakan sakit yang amat sangat. Dalam keadaan itu pun Nabi sempat berpesan kepada Aisyah, siwakkan aku. Nabi pun bersugi. Ketika mana nak meninggal dunia, Nabi minta supaya disugikan. Tuan-tuan dimuliakan Allah. Sebab itulah kata Nabi SAW, kalaulah tidak memberatkan umat aku, pasti aku wajibkan pertama bersugi setiap kali nak solat. Masuk solat sebelum angkat takbir, bersugi dulu. Yang kedua, solat duha. Yang ketiga, solat sunat witir. Kalaulah kata Nabi tak memberatkan aku, tiga-tiga ni Nabi kata aku wajibkan ke atas umat aku. Tapi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ramai di antara kita kalau pergi haji, pergi umrah, tak lupa beli kayu sugi. Bergenggam-genggam sampai rumah masuk almari. Cukup 2 tahun buang masuk lubang sampah sebab dah bercendawan. Balik rumah cari, dan mulai hari ini, saat ini, subuh besok, pastikan kayu sugi ada di dalam koci. Satu orang dia sembahyang maghrib tak bersugi, satu orang sembahyang maghrib dia bersugi. Orang yang tak bersugi, kalau nak dapat pahala sama macam orang bersugi, dia kena sembahyang maghrib ulang 70 kali. Allahu Akbar, Assalamualaikum, bangun lagi. Sebab orang yang bersugi itu sembahyangnya 70 kali lebih afdal berbanding orang yang tak bersugi. Kalau sehari semalam 5 kali, kalikan 7, 350 kali ganda. Kan rugi kalau kita tidak beramal. Tuan-tuan dimuliakan Allah, Nabi Muhammad ini sangat cinta sayangkan kepada kita umatnya. Nabi tadi merasakan sakit, Nabi tak sampai hati. Nabi fikir macam mana pula keadaan umat aku nanti kalau dia nak sakaratul maut. Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma tsaqil alayya wa khaffif ala ummati. Ya Allah, engkau timpakan rasa sakit nak mati suruh umat Muhammad ke atas aku, kata Nabi, dan ringankan saat umat aku nanti nak mati. Allah terima. Sebab tu kadang-kadang kita tengok macam senang je mati, tiba-tiba dah mati. Itu adalah barakah daripada doa Nabi Muhammad di atas sifatnya menyayangi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup banyakkan bersedekah. Jangan sampai menyesal fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jangan sampai nanti dah hujung-hujung nyawa dah sampai ke halkum, ya Allah panjangkan umur aku seminit je. Allah tanya, hang nak buat apa? Nak panjang umur, nak minta apa? Aku nak bersedekah dan aku nak kerjakan amal-amal soleh. Dah nyawa sampai ke halkum, tak ada harapan lagi. Jadi kalau nak bersedekah sekarang ni lah. Kalau cerita sedekah ni banyak sangat keistimewaan dia. Tak sempat saya nak cerita malam ni. Tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, perbanyakkan membaca Al-Quran. Yang ketiga, buatlah apa sahaja amalan yang kita mampu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu wa amilus salihat la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Wahai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal saleh, kami tidak memberatkan apa yang kamu termampu. Mereka inilah orang-orang yang penghuni syurga. Maknanya kata Allah, wahai orang beriman, kerjakan amal saleh. Ada orang yang dia boleh sembahyang sunat banyak, dia boleh sembahyang qabliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, qabliyah asar 4, ba'diyah maghrib 2, qabliyah isyak 2, qabliyah asar boleh 4, besok pula subuh dia boleh buat qabliyah subuh 2, 22 rakaat. Alhamdulillah, fadal. Ada orang yang dia mampu 10 je, 10 2 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, 2 rakaat lepas isyak, 2 rakaat sebelum subuh, 10 rakaat dia mampu. Ini pun kata Nabi SAW akan diberikan sebuah istana dalam syurga nanti. Istiqamah kan. Ada orang yang kadang-kadang dia tak mampu nak sembahyang banyak, duha tak mampu nak buat,
apa amalan yang dia boleh buat. Boleh baca Quran banyak. Ada orang boleh baca Quran banyak, satu hari 1 juzuk. Ada orang boleh baca Quran 1 hari 2 juzuk. Fadal, silakan. Amalan ni banyak. Ada orang yang dia tak mampu baca Quran pun, dia tak mampu, tak kuat, lemah dia. Apa yang dia boleh mampu? Tuan memuliakan Allah. Ada orang banyak duit, dia boleh sedekah. Sedekah dia banyak. Macam malam ni ada orang yang mungkin sumbang kambing seekor. Oh, apa dia pengurusi? Nak buat malam maulid. Okey, kambing 2 ekor saya sponsor. Berani bapa pek nak pakai 3 pek, okey, berani saya sponsor. Ada orang yang mampu bersedekah, silakan sedekahlah sebanyak-banyaknya. Ada orang yang dia mampu dengan amalan-amalan lain. Ada orang mampu bangun malam, bertahajud dan sebagainya. Ada orang mampu memperbanyakkan puasa sunat. Jangan sampai kita tak ada amalan. Dan kata para alim ulama, seringan-ringan amalan itu adalah dengan berzikir. Lepas tu kata ulama, berzikir itu ringan di lidah, tetapi bayangkan ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Ungkapan alhamdulillah memenuhi timbangan al-mizan. Subhanallah walhamdulillah. Ungkapan subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainas samai wal ard, memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalimatan khafifatan fil lisan wa thaqilatan fil mizan wa habibatir rahman. 2 kalimah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ringan di lidah, berat di timbangan, dan amat dicintai oleh Tuhan yang Maha Rahman. Besar ganjarannya, tapi kadang-kadang Allah lupa. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Semulia seafdal zikir, ketahuilah ianya adalah la ilaha illallah. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang akhir kalamnya menyebut kalimah la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk ke dalam syurga. Tapi tadi daripada bangun subuh sampai sekarang berapa kali dah sebut la ilaha illallah. Patutnya pagi-pagi daripada rumah nak pergi pasar, pagi-pagi daripada rumah sambil-sambil nyapu rumah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Patutnya dapat 100 kali, tapi tak dapat, lupa. Lain pula yang dibacanya. Ada yang menyanyi lagu Hindustan pun ada, yang nyanyi lagu Siti Nurhaliza pun ada. Lupa nak berzikir, Ustaz kata dia. Sebab itulah ingat, kata para alim ulama, akhir zaman seteruk-teruk kamu, jangan tinggalkan 2 amalan. Yang pertama, perbanyakkan istighfar, astaghfirullah. Yang pendek, astaghfirullahalazim. Panjang sikit, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dosanya. Mudah-mudahan sebab kita kat dunia suka istighfar, perbanyakkan istighfar. Mudah-mudahan saat kita mati Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Kenapa selawat? Selawat tak lain tidak bukan kita mengharapkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukuplah setakat ini. Dah 10 dah. Panjang pun tak panjang, pendek pun tak pendek. Orang datang ceramah 20 minit, dia tengok muka penceramah. Lagi 20 minit dia dah tengok muka jam. Lagi 10 minit dia tengok muka pintu nak balik nanti. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini ada kebaikannya. Tak lain tidak bukan apa tujuan dan niat kita datang sini, tak lain tak bukan untuk mendapatkan mahabbah, cinta kasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan,
Tuhan, apa yang dijadikan sebagai kita punya slogan apa dia, perpaduan teras maju Johor ini, nak maju nak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, perbanyakkan selawat. Bila mana Allah limpahkan pintu keberkatan, pertama Allah akan tautkan hati-hati orang beriman. Tak akan ada orang beriman ini sifat dendam, orang beriman ini tidak ada sifat benci-membenci. Ibrahim bin Adham ditanya, ya Syekh, kami dah berdoa, tapi kenapa macam Allah tak makbulkan doa kami? Kata Ibrahim bin Adham, macam mana Allah nak makbulkan doa kamu, sedangkan kamu sama-sama orang Islam saling bermusuhan, sedangkan musuh kamu yang jelas, pertama syaitan, yang kedua nafsu, yang ketiga orang-orang kafir. Ini musuh sebenar kamu. Orang yang beriman sama mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yang sama-sama sembahyang dengan kamu, mereka ini bukan musuh kamu. Mereka inilah di antara soalan dalam kubur mungkar nakir, siapa saudara kamu dulu kat dunia? Siapa dia? Orang-orang Islam lah saudara aku. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah akhirnya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Allah sebutkan di antara sifat ahli surga tidak ada dendam, tidak ada hasad dengki, tidak ada benci membenci. Dalam surga semua hatinya tenang, aman. Sebab itulah siapa yang nak berkenan masuk surga, sebelum mati buang dulu sifat-sifat ini. Siapa pun, kita jadilah orang yang suka memaafkan orang, suka mendoakan kebaikan orang, walaupun dia musuh kita. Kadang-kadang kalau tengok air geram, dia tengok muka pun tak boleh. Tengok aku kalau tengok muka dia, geram kadang-kadang. Tetapi kalau orang yang hebat, macam mana pun dia akan ingat, sedangkan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sedangkan Nabi Muhammad ketika Nabi berhijrah, kata Nabi dibaling dengan batu, diluka-luka, diejek-ejek oleh anak-anak kecil, diperli. Datang malaikat, ya Rasulullah, kalau engkau nak aku perintahkan malaikat jaga gunung dan aku hampak seluruh penduduk Taif. Kata Rasulullah, jangan. Kalau hari ini datuk-datuk mereka, bapak-bapak mereka tak nak beriman, satu hari nanti cucu mereka, keturunan mereka pasti beriman. Dan akhirnya hari ini 100% penduduk Taif adalah orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan bayangkan, kalau kita nak buang ni, rajin doakan. Musuh macam mana pun bangun malam, ya Allah. Kadang-kadang adik-beradik pun bermusuh. Baru-baru ni sanggup anak bawa saman mak pergi mahkamah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musuh macam mana pun, kalau orang yang hebat itu bangun malam doakan, ya Allah, ampunlah dosaku, ya Allah, ampunlah dosa orang itu, ya Allah, masukkan dia dalam surgamu, ya Allah. Cuma surgamu kan bertingkat-tingkat, ya Allah, aku tingkat atas dan tingkat bawah, jadi aku tak jumpa dia. Boleh tahan lagi sebab kita doakan dia masuk surga lagi. Kadang-kadang orang bermusuh sampai kau mati dalam gelar ini nanti. Jangan doakan yang orang. Ingat, orang Islam, orang beriman, kita tidak diperintahkan saling bermusuh-musuhan. Orang beriman, orang Islam diperintahkan Allah supaya saling berkasih sayang. Dan dalamnya nak berkasih sayang, perbanyakkan selawat, ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya saya berpesan kepada saya dan tuan-tuan semua, marilah kita memenuhkan masjid kita ini, surau kita ini 5 waktu. Hayya ala salah, berbondong-bondonglah datang ke rumah Allah. Baik yang cakap tua tak marah, baik yang tua, baik yang muda, baik yang remaja, siapa pun, terutama yang lelaki, datanglah saat diseru kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kalau kamu tak nak, kalau seluruh penduduk bumi ini tak nak beriman kepada Allah, ingat Allah kisah.
Allah kata bertasbihlah apa yang ada di langit dan bumi. Kalau manusia ni yang bakal dihisab, akan ditentukan masuk surga neraka, tak nak beramal, Allah tak kisah. Sebab batu-batu sentiasa bertasbih kepada Allah, memuji Allah. Pokok-pokok, langit, daun, bintang, bulan, matahari, semuanya tak sesaat pun tidak pernah berhenti bertasbih memuji Allah. Tapi siapa yang rugi nanti? Yang ruginya kita. Saat nanti dihisab, dihitung amal-amal kita, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, rupanya kosong. Tak ada amalan kita, maka dicampaklah kita masuk ke dalam api neraka jahanam. Na'udzubillah min zalik. Wallahu a'lam bisawab. Dan insya-Allah kita akhir pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama kita membaca doa syifa. Mudah-mudahan siapa yang sakit Allah sembuhkan penyakit mereka zahir dan batin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim العالمين إنك حميد مجيد. قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا مرضت فهو يشفين. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. قل وللذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. بسم الله أعوذ بالله بعزتي وقدرتي وقوتي من شر كل أجد وأحاذر. اللهم رب الناس أذهب بالبأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء عاجلا وشفاء تاما شفاء لا يغادر ألما وسقما. اشفي يا الله من مرض. اشفي يا رحمن من مرض. اشفي يا رحيم من مرض. Ya Allah, sembuhkan siapa yang sakit ya Allah. Sembuhkan siapa yang sakit ya Rahman. Sembuhkan siapa yang sakit ya Rahim. Siapa yang sulit Engkau berikanlah jalan kesenangan buat mereka ya Allah. Mana-mana yang berhutang ke permudah kau kembali hutang mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, kami masukkan dalam hati-hati kami cinta kepada-Mu ya Allah, cinta kepada Nabi-Mu ya Allah, cinta kepada Al-Quran ya Allah, cinta kepada rumah-Mu ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala salah dan silap saya mohon ampun, maaf banyak-banyak. Akhirnya saya doakan keluarga saya. Saya doakan tuan-tuan tuan-tuan sentiasa mendapat rahmat, keberkatan, keampunan Allah, dan mudah-mudahan kita semua dihimpunkan Allah dalam syurga Firdaus bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey sahabat, terima kasih hadirnya. Dengan ini saya sudahi dengan wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih kepada Ustaz Nizam atas ceramah yang beliau berikan.